Montessori diperkenalkan oleh Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900. Kurikulum ini mengutamakan keselesaan, kekemasan dan kesederhanaan dalam kelas. Ianya berbeza dengan pembelajaran yang kanak-kanak kita lalui di sekolah biasa. Kurikulum ini boleh mengembangkan bakat kanak-kanak serta memupuk skil yang dapat membantu kanak-kanak berjaya dalam hidup. Malah, kurikulum Montessori juga sangat unik dan berbeza dengan kurikulum The Bank Street. Antara perbezaannya ialah Montessori mempunyai pelbagai stesen dengan aktiviti berlainan. Murid boleh memilih stesen yang berbeza setiap hari. 1. Guru bergerak dari stesen ke stesen yang lain. 2. Mempunyai sistem pemakahan yang berbeza. 3. Fokus pada pelajar. 4. Kaedah Montessori amat menekankan perkembangan sosial, emosi, intelek, spiritual serta fizikal kanak-kanak. Tidak ketinggalan juga dengan visi dan misi Montessori yang sangat berbeza dengan visi dan misi The Bank Street. Nombor 1. Visi dan misi Montessori menerapkan konsep pendidikan aktif, kreatif, inovatif dan berkualiti. 2. Mewujudkan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai murni, mewujudkan sikap toleransi, cinta terhadap negara ataupun patriotisme, memiliki kepekaan sosial dan menjadi problem solver di khalayak masyarakat. 3. Menanamkan nilai leadership. Di antara contoh barangan Montessori di pasaran, geometric cabinet, pack and pack board, brown writing board, sandpaper numeral, spindle box, and sound boxes. Selain itu, matlamat kurikulum Montessori ialah untuk memperlihatkan perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan intelek kanak-kanak. Berikut adalah contoh aktiviti Montessori: mengikat tali kasut, menyikat rambut dan menyapu sampah. Antara contoh aktiviti yang bersifat akademik yang mengutamakan kepada pengajaran akademik seperti pengajaran abjad, nombor dan sebagainya adalah mengenal huruf dan mengenal nombor. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria sebagai contoh aktiviti yang menggunakan deria adalah 2. Dapat meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak. 3. Kurikulum Montessori mengajar kanak-kanak agar lebih berdikari. Manakala keburukan Montessori pula, 1. Kos pembelajaran yang mahal. 2. Tidak dapat diakses oleh semua orang. 3. Kurikulum Montessori mungkin terlalu longgar. Sebagai contoh, guru tidak mengajar subjek-subjek lazim di sekolah dan melakukan pendekatan yang amat berbeza ketika proses pembelajaran berlangsung. Kanak-kanak selalunya akan mencontohi individu yang lebih berusia daripada mereka. Oleh sebab itu, kanak-kanak boleh belajar antara satu sama lain. Secara tidak langsung, kanak-kanak boleh mengasah kemahiran sosial mereka dan selesa bergaul walaupun berbeza usia. Kesimpulannya, kanak-kanak juga akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang menggunakan bahan yang dapat merangsang perkembangan kanak-kanak tersebut. Anggaplah Montessori sebagai sebuah taman permainan yang besar untuk anak-anak terokai. Pendek kata, mereka boleh bermain sambil belajar di sekolah Montessori yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Assalamualaikum dan hai. Saya Nurul Safira Mat Rafiq akan memberitahu berkenaan kurikulum The Bank Street. Bank Street adalah merupakan salah satu institusi pendidikan yang diperkenalkan pada awal 1800-an. Model ini telah dikembangkan oleh Lucy Sprague Mitchell. Pada tahun 1920, Bank Street telah dikembangkan di Cityland Country School, New York.
Ini disebabkan Bain Street College of Education meneliti kesan Bain Street School dan hasil penelitian tersebut telah digunakan sebagai dasar pengembangan Bain Street. Selain itu, Bain Street School telah merangkumi kanak-kanak dari taska hingga tingkatan 2. Ia telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama, prasekolah dari lingkungan umur 4 hingga 7 tahun, kedua, sekolah rendah dari lingkungan umur 8 tahun hingga 10 tahun, dan yang ketiga ialah sekolah menengah dari lingkungan umur 11 tahun hingga 14 tahun. Malah Bain Street juga telah dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahawa kekuatan pendidikan yang banyak mempengaruhi dan meningkatkan kesedaran masyarakat. Pendidikan dari pendekatan Bain Street telah mendorong perkembangan anak secara keseluruhan untuk bertanggungjawab dengan dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Ini adalah contoh-contoh prinsip dasar pendekatan Bain Street. Yang pertama ialah sifat individual terjadi secara berterusan. Kedua ialah peningkatan perkembangan memerlukan masa yang lama. Ketiga pula ialah anak akan mempunyai motivasi dalam dirinya secara aktif. Dan yang terakhir sekali, mempercayai diri anak akan terbentuk daripada pengalaman melalui persekitaran. Seterusnya, perbezaan tujuan Bain Street dan Montessori ialah Bain Street telah mengembangkan seluruh aspek perkembangan kanak-kanak, iaitu dari segi fizik, emosi, sosial dan juga kognitif. Manakala Montessori tidak mempunyai tujuan kognitif. Perkembangan bukan sesuatu yang semula jadi kepada kanak-kanak, melainkan dari hasil interaksi kanak-kanak di dunia sosial dan fizik. Dalam kaedah ini telah diberikan kepada 3 perkembangan, iaitu kompetensi yang bermaksud bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. Individu yang bermaksud akan menekankan fungsi kemampuan untuk membuat pilihan serta mengambil risiko, kegagalan dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. Dan yang akhir sekali, sosial yang mempunyai 2 tingkat. Tingkat yang pertama adalah berkaitan dengan kontrol, memikir ulang, adaptasi dan internalisasi perilaku. Tingkat kedua ialah mempunyai kejujuran, tanggungjawab dan kerjasama. Di dalam kurikulum Bain Street ini juga, guru perlulah memainkan peranan yang bagus supaya kanak-kanak tersebut akan mematuhi arahan yang telah diberikan. 4 perkara yang harus guru perlu ada ialah memahami perkembangan kanak-kanak. Hal ini disebabkan setiap peringkat kanak-kanak mempunyai fikiran, emosi, keadaan fizikal yang berbeza. Seterusnya pula, memiliki potensi dasar pengetahuan supaya kanak-kanak tersebut lebih memahami apa yang dipelajari. Guru juga hendaklah memilih ataupun menyusun strategi untuk kanak-kanak sebelum memulakan pengajaran dan mengetahui kanak-kanak secara individu. Pendekatan ini juga memerlukan guru untuk menilai perkembangan kanak-kanak secara berterusan dengan menyediakan pilihan-pilihan aktiviti yang bersesuaian dengan penilaian. Antara contoh penilaian ialah mereka akan menggunakan blok permainan, baju, anak patung, barang mainan pasir, buku permainan dan alat mengira. Kesimpulannya, sosial emosional anak-anak yang menerapkan model pembelajaran Bain Street lebih baik dibandingkan dengan model yang lain. Teknik, strategi dan aktiviti yang ada pada Bain Street, ia dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan menarik. Secara tidak langsung, kanak-kanak akan menjadi seronok untuk belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.